الحمد لله القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mimbar sentiasa berpesan, marilah kita bertakwa kepada Allah. Dengan ketakwaan yang mengakibatkan kita nanti dihitung sebagai hamba-hambanya yang soleh. Di dalam hidup kita hari ini tiada apa yang kita cari melainkan kita nak mendekatkan diri dengan Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya dan menunaikan tanggungjawab kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini bagi memakmurkan muka bumi ini dengan kebaikan dan keselamatan. Para sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Ramadan yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita jangan disia-siakan kerana ini tarbiyah yang sangat istimewa. Bagaimanakah tarbiyah Ramadan ini berjalan? Tarbiyah Ramadan ini berjalan adalah Allah nakkan hati kita sentiasa tetap dan sabat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarbiyah yang berjalan ini Allah jadikan di sepanjang hari puasa itu mendapat pahala di sisinya. Ibadah puasa adalah ibadah yang tidak melakukan apa-apa pergerakan, hanya tidak makan, tidak minum dan meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, dimulakan dengan niat dan ditutup dengan iftar di hujungnya. Tarbiyah ini kalau kita tak hitung, tak memberikan perhatian dan tidak melihat kembali fungsinya, kita tidak muhasabah, maka kita akan anggap ini adalah upacara tahunan yang kita lalui. Tetapi tolonglah wahai rakan-rakanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambillah masa sejenak untuk menghitung apa sebenarnya khasiat dan kelebihan. Kelebihan yang terbesar adalah hati kita semakin jernih kerana tidak makan, tidak minum dan mendatangkan perkara syahwat sepanjang hari. Apabila kita berbuat demikian di waktu siang, percaya tak, bila jiwa kita jernih, hubungan kita dengan Allah semakin akrab dan semakin hampir. Sebenarnya Allah menyuruh kita meninggalkan makan, minum dan syahwat. Disebut dalam hadis, dia meninggalkan syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang berpuasa ini meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita tinggalkan yang tu, maka Allah memberikan suatu kelebihan, manusia menjadi jernih hatinya. Bila jernih, baru dapat merasai kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan disia-siakan kesempatan ini, kerana di bulan lain kita belum tentu dapat sejernih ini untuk muraqabah, menghampirkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dah hampir benar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ketika itulah kita berdialog, bercakap, meminta apa jua perkara, termasuk memuji Allah Subhanahu wa taala, kerana apa yang dibuat itu adalah kelazatan yang sangat lazat, yang hati bila tersentuh menyebabkan terasa tak perlu semua benda melainkan memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah sidang Jumaat yang dirahmati Allah, apakah nikmat terbesar yang Allah jadikan di dalam syurga? Apabila kita masuk di dalam syurga, insya-Allah selagi kita mengekalkan kalimat tauhid, hujung nanti kita akan berada dalam syurga Allah. Man qala la ilaha illallah mu'minan mukhlisan dakhalal jannah. Orang yang mengekalkan perkataan la ilaha illallah, ikhlas terhadap Allah dan terus beriman walaupun ada kesilapan, kesalahan dan dosa, akhir sekali dakhalal jannah, mereka masuk ke dalam syurga. Kekalkan tauhid ini agar kita boleh masuk syurga di hujungnya walaupun ada dosa yang masih lagi dilakukan oleh kita. Apabila kita masuk di dalam syurga, apakah nikmat terbesar? Allah memberikan pelbagai nikmat. Umur mereka berada di dalam syurga adalah dalam lingkungan 33 tahun, disebut di dalam suatu hadis, tuan. Dinyatakan lagi bahawa orang yang berada dalam syurga, isterinya sekurang-kurangnya 2. Mereka yang berada di dalam syurga nanti, bila mereka makan dan minum, tidak ada lagi urusan untuk qada hajat, semuanya keluar sebagai peluh sahaja. Ada sungai mengalir di dalam syurga, sungai itu adalah sungai daripada arak dan daripada madu. Boleh kita minum dan boleh kita buat segalanya. Dan kita akan duduk di tempat yang paling sempurna. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Dalam syurga berkawan dengan ahli syurga, tidak lagi mendengar ucapan bohong dan ucapan lara yang menyakitkan hati kita. Sakit hati tidak, umur muda tidak, mengqada hajat, duduk dalam keadaan yang sangat sempurna, isteri yang dikasihi. Itu semua nikmat yang Allah gandakan 100 kali ganda daripada dunia. Tapi tahukah kita, walaupun itu semua nikmat berada dalam syurga, apakah nikmat terbesar berada di dalam syurga? Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi menceritakan, apabila idza daqala ahlul jannatil jannata, apabila ahli syurga telah masuk ke dalam syurga, Allah pun berkata dengan mereka, turiduna syai'an azidukum. Ada tak benda yang kamu nak minta tambah daripada aku? Allah bertanya kepada ahli syurga, ada benda kamu nak minta tambah tak? Ada benda yang kamu nak minta, kamu tak cukup nak minta tambah tak? Maka orang berkata dalam syurga, alam tubayid wujuhana, tidakkah kau telah memutihkan, menjernihkan wajah kami, ya Allah? Tidakkah kau masukkan kami ke dalam syurga dan menyelamatkan kami daripada api neraka Allah? Maknanya ahli syurga berkata, tak ada dah nikmat lain yang nak kami minta tambah, semua sudah sempurna. Maka kata Nabi, di hujung itu Allah mempamerkan dirinya, membuka hijab, hinggakan orang yang berada di dalam syurga dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Bila orang-orang berada dalam syurga melihat Allah, itulah nikmat yang lebih besar daripada nikmat-nikmat lain yang pernah mereka miliki, adalah nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita faham melalui kisah ini? Yang kita faham, yang benda paling nikmat adalah berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun penduduk syurga mendapat pelbagai nikmat, tapi dapat berhubung dengan melihat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan itu nikmat terbaik. Kita belum berada di syurga, masih berada di muka bumi. Carilah nikmat yang terbaik yang Allah tawarkan, iaitu berhubung dengan Allah Ta'ala. Apabila kita berhubung dengan Allah, hati sudah tersangkut dengan Allah, cinta sudah memuncak. Percaya tak? Makan minum kita tidak penting, pahala dosa kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan keampunan kepada kita, dan kita hanya mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul macam para sahabat Nabi, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Marilah kita menjadi kelompok itu, insya-Allah. Ini musim dia, tuan-tuan. Ini zaman dia, tuan-tuan. Kalau dalam Ramadan masih lalai, masih tidak peduli, masih rasa benda lain lebih mustahak,
Masih rasa bahawa apa yang kita buat ini hanyalah benda yang berlalu semata-mata? Masya Allah, kerugian apakah yang kita sedang lakukan ini? Wahai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, wahai rakan-rakan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sampai ke penghujung Ramadan nanti, tolonglah jangan bagi dunia kita sibuk. Tolonglah kita teruskan perhatian kita untuk mencari cinta Allah. Kerana apabila kita disentuh oleh cinta Allah, ketika itu tak ada benda lain yang paling nikmat. Tuan-tuan, jangan biarkan nikmat-nikmat yang duduk sekitar kita, nikmat-nikmat kepura-puraan dan nikmat-nikmat yang dusta ini, mata'ul ghurur ini, iaitu suka tengok baju baru, suka sibuk dengan perkara-perkara yang berkenaan dengan keduniaan, sibuk nak pakai baju apa, nak raya di mana, ya itu kita bincang. Tapi biarlah perbincangan itu tidak membalam daripada urusan-urusan mengasihi Allah dan mencintai Allah. Karena Allah berjanji kepada kita, sekali kita hampir kepadanya, ini qataraba ilayya shibr, siapa yang hampir kepada aku sehasta, sejengkal, taqarrabtu ilaiha dhira, aku akan hampir kepadanya sehasta. Kalau siapa menghampiri aku sejengkal, aku akan hampir kepada orang itu sehasta. Siapa yang datang kepadaku berjalan, kata Allah di dalam hadis kursi, aku datang kepadanya berlari. Harwalah, dalam hadis disebut perkataan berlari Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah Allah menjadikan terbaik? Malanglah di musim yang Allah tutup pintu neraka ini pun masih tak fikir nak balik pada Allah. Bila agaknya kita nak balik pada Allah? Dalam musim begini pun masih lagi rasa bahawa tawaran Allah tidak baik. Bila agak-agak nak merasakan tawaran Allah itu lebih baik? Kalau di musim begini pun masih rasakan bahawa apa yang Allah berikan itu tidak sempurna, bila lagi tawaran begini nak disempurnakan? Wahai sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah mengambil. Saya merayu supaya kita menjadi hamba Allah. Saya merayu mari kita habiskan Ramadan kita dengan begitu baik. Saya merayu jangan tinggalkan tarawih, jangan tinggalkan ibadah di waktu malam. Saya merayu marilah kita mencari Allah. Sebab Allah tidak berhajat pada kita, tapi Allah nak kasih kepada kita. Malanglah manusia yang Allah beria-ia memberikan ruang cintanya, tiba-tiba tidak sambut. Apakah kesombongan apakah jenis ini yang Tuhan Maha Pengasih sedang membuka dirinya? Tutup pintu neraka. Tutup pintu neraka itu bukan hanya pintu ditutup, asap api neraka pun tidak boleh keluar. Demi membuktikan Allah nak menyambut bagi hamba-hambanya yang berdosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hamba yang telah melampaui batas, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Ramadan ini Allah membuka pintu, jangan putus asa daripada Allah Subhanahu wa taala. Carilah kecintaannya. Kalau di musim Ramadan tidak mencari, rugi kalau kita tidak mengambil, kerana ini kesempatannya. Sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, marilah kita jangan lalaikan Ramadan kita kali ini, insya-Allah. Cukuplah tahun lalu kita melalaikan Ramadan. Cukuplah tahun lalu kita tak kisah dengan cinta Allah. Allah macam terhegeh-hegeh nak suruh kita cinta kepadanya. Kita pula tidak pernah terhegeh-hegeh untuk mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah Allah berbuat demikian kerana Allah nak kita pulang. Tetapi kalau kita tak mau pulang, maka timbullah ayat Allah Subhanahu wa taala, faman yasha' falyu'min wa man yasha' falyakfur. Siapa nak beriman silakan, siapa tak mau boleh kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang itu telah menolak tawaran Allah Subhanahu wa taala, rugi menjadi manusia demikian. Mudah-mudahan Ramadan kali ini mari kita pulang sahabat baik untuk mencari redha Allah dan mengambil kelebihan yang Allah rakamkan di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah rakamkan dalam suratul Fatir ayat 29, innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka-mereka yang membaca kitab Allah, mendirikan solat, menyumbangkan harta di jalan Allah dengan cara terang ataupun sembunyi, Allah menyatakan
orang-orang ini mengharapkan perniagaan yang tiada rugi. Mari mengambil perniagaan yang tiada rugi ini tuan-tuan. Bacalah Quran walaupun kita susah membacanya. Tengoklah maknanya agar menyentuh hati kita. Solatlah ya Allah ketika mulakan takbir. Jangan terus membaca ayat Quran. Bila bertakbir, terus bercakap dengan Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, aku hadir depanmu ya Allah. Aku meminta kepadamu. Aku merayu padamu ya Allah. Ya Allah, hamba yang penuh dosa ini ingin kembali ya Allah. Sanggupkan dan sudikah kau menerimaku ya Allah? Ku tahu kau tidak pernah menolakku ya Allah. Baru lepas tu kita start dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran, Al-Fatihah dan sebagainya. Jangan terus masuk solat terburu-buru kerana tak mengambil peluang berbincang, berbicara dan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerugian yang sangat rugi akan berlaku kepada kita. Percaya kata saya, bila anda setiap kali masuk mula bercakap dengan Allah, bila anda habis solat akan datang solat sekali lagi, anda akan rasa ringan sebab anda dah ada peluang bercakap dengan pencipta yang mencipta kita. Ketika itu anda tak fikir solat itu berat, anda tak fikir solat itu susah. Betul ya Allah rakam, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Solat memang berat dan payah kecuali bagi mereka yang khusyuk. Itulah pengertian khusyuk, mereka yang masuk solat directly hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita melakukan demikian agar Allah mencintai kita dan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat Nabi dapat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قال هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم.